Tia, how you know? Ada budak kecil. Ya. Ada budak kecil sekali. Ha tu. Yo, why you have so many things, bro? Dia ada budak kecil sekali. Dekat sini, sebelah sini. Sana. Dia jujur tak dengan isteri dia? Hey, you better answer that one right. Tia, you're not meant to say that. Tak ada hal bro, memang tak ada hal bro. Memang tak ada hal bro. Memang tak ada hal. Yo, drive it on. Suara dengar orang panggil nama kita, suruh bunuh diri, macam-macam lah dengar. Ush. Start saya boleh macam tiba-tiba terbaca orang tu. Start saya umur sekarang 21 macam tu. Pun tak tahu kenapa. Macam time tu macam tak yakin pun sebab macam betul ke kan macam tu. Tapi saya tak adalah macam bila jumpa orang tu kita judge dia. Sure. Kita just macam okay, kalau dia sakit saya cakap, oh awak sakit kat sini macam cakap lah macam dengan dia. And you can just say it. Nampak macam tu. Lepas tu bila pergi mana-mana macam badan dia macam magnet. Senang melekat. Macam magnet ni macam kalau orang hantar sihir saya dari tepi dia, kena kat saya. Oh, you will get it too. Macam tiba magnet tu datang kat saya. Contoh macam you sakit, kena dekat I. Ush. Macam tu. Wait, can you check me now? No, not now. I might have some sihir. Kita kerap kena buat hal. So confirm kerap kena buat. Ada apa-apa tak kat Capri sekarang? Alamak. Jujur, Tia, tunggu jujur je. Kita kat sini kita kena sentiasa jujur. Betul, tapi itu dah macam terlalu privasi sangat cerita dalam No, ni. cerita about me. Oh. Is there anything following me right now? Jujur je. Mungkin penyakit air tu ada kot. Penyakit ain. Macam orang tak suka tu biasalah. Yeah. Normal. Ada seorang kan. Ada seorang. Ada tapi tak sure lah apa dia. Tapi saya tak nak cakap, biarlah. Just don't share. It's cool. Oh, It's saya cool. tak Yeah, nak. it's cool. I want to know. Ada seorang ikut Capri sekarang. Ada. Lelaki ke perempuan? Perempuan. Perempuan. Damn. At least my wife is not here to hear this. So dia rupa macam mana? Uish. Dia nervous. Tak boleh nak cakap sebab saya tak nampak clear. Dia just macam nampak bayangan dia, hanya tahu perempuan je. Bayang-bayang perempuan. Macam seorang perempuan, tak tahulah keturunan ke ataupun orang hantar ataupun tak sure, ataupun dia memang ikut pergi ke. Sentiasa ikut. Maybe like kita punya apa? Not fans. What do you call like a energy atau apa dia kata the protector, yang penjaga. Pendamping ataupun penjaga. Tapi kalau bila Tia tengok yang orang yang tengah ikut Capri ni, agak dia jahat ke baik? Jawab. Take your time, no rush. Tia time. No rush. Adakah scene yang akan dekat? No, we keep it. No, our podcast is always all open. We never cut anything. Okay. Dia okay tapi dia buat sakit kepala sikit. Uish, I always have migraine. Yes. Buat sakit kepala sikit. Tapi jangan terlalu runsing lah masalah dunia. Yeah, I think about too many things. Sebab macam Capri terlalu dahulu ke orang lain daripada diri sendiri kot. Oh, damn bro, you brought the right guest. How do you know this? Itu memang perangai Cap. My wife, nanti lagi my wife naik. Tapi kena kental sikit lah sebab ujian dekat dunia memang banyak. Lepas tu so far you dengan wife okay ke? Okay. Yeah. Okay. Belah wife you okay, bagus. InsyaAllah. Seorang yang tegas, seorang yang baik, seorang yang boleh bekerjasama dan faham you. And you mungkin terlalu banyak fikir. Tu je. Yes. But Tia, you know, like not many people know this. Faham tak? Tapi only my wife, orang yang rapat dengan Cap, know yang kita ni terlalu fikir pasal orang dulu sebelum kita. Tapi the fact that you can see, macam mana you boleh nampak benda tu? Sekejap. Macam mana you boleh nampak benda tu? Saya tengok dalam dia. You can see it. How do you know that? Like dia datang dari segi apa? Visual ke? Dia macam instinct? tiba-tiba datang. You just feel it? Nampak benda tu sendiri. Macam saya boleh tahu. Tapi and you boleh rasa benda tu? Tapi kadang saya rasa macam takut sebab takut saya syirik. Nah man, it's just open. Our podcast is always open. It's just whatever you feel. For me lah, it's just sometimes people ada instinct. Orang biasa pun ada insting. Kadang-kadang dia masuk pejabat ke, masuk kedai ke, kita boleh mamat ni macam ada bad vibes. Kita orang biasa saya panggil, boleh rasa. yes, orang biasa mungkin akan panggil I dapat rasa bad vibes. Mamat ni bawa bad vibes kat office.
But you ada mungkin kelebihan sikit di mana you boleh jelas, you boleh baca the instinct lagi jelas daripada orang biasa. Mungkin that's your ilmu. Saya kadang tu bila duduk kan macam satu tempat tu, saya tak selesa, memang saya takkan pergi. Contoh saya pergi kerja, tiba-tiba macam tu, okay ada meeting kat sini, saya cakap saya takkan pergi. Because Sebab saya dah rasa ada something yang tunggu saya kat sana. Macam takut saya histeria ke, saya dah dapat rasa dulu. Kalau saya tidur, saya mimpi kan. Hari ni saya mimpi saya sakit, esok tu betul saya sakit. Contoh. Itu contoh je. Macam saya mimpi kawan saya ke, saya mimpi benda tu jadi ke. And it always happen? So bila Tiha contoh mimpi pasal kawan tiba-tiba sakit ke apa, Tiha bagi tahu dia tak? Tak. Kadang-kadang saya tengok dekat media sosial ataupun tiba-tiba dia chat saya ke ataupun dia call saya ke tanya khabar ke, dia ada masalah ke. Jom. I still want to go back to the woman, to the girl that's following me around. So apa lagi yang Tiha boleh cerita pasal perempuan yang ikut Caprice ni? Dia okey je, cuma dia mungkin menyebabkan kita sakit kepala sikit lah. Okay, so I always have headache. So apa lagi boleh cerita pasal dia? Dia kat sana, dekat sini, sebelah sini. Sana. Sini. Okay, apa lagi? Bagi dia seat je. Tak payah, tak apa. Dia memang duduk kat situ. Cerita sikit. Risau pula dia bergerak kat situ. Semua lari. Just share. Sini cut ke? No, we don't cut. Afiq, don't focus. Afiq, don't cut, guys. No, just please tell me more about this girl. Okay. Dekat mic. Okay, hello. Okay. Apa lagi pasal perempuan ni? Sakit kepala. Dia buatkan Caprice lagi rasa macam penat. Penat badan, letih. Lepas tu macam selalu sakit takang ke? Okay. Tak apa. So is that a bad thing? Is she a bad thing? Dia ada baik, ada buruk. Dia bukan orang hantar, tapi memang dia ada dekat situ. Dari dulu lagi ke apa macam mana? Maybe. Dia tua ke muda? Muda Muda dalam 20-an kot. Uish, damn. A young girl following me around. Giving me headaches, back pains, and mungkin dia energy yang bagi Caprice untuk bersuara kot. Macam tu. Macam energy untuk tapi Caprice pun bagus, jenis yang bersuara. Okay. Penting tu jaga solat lah. Faham. InsyaAllah. Tapi jangan malu dengan macam kita tak boleh bercakap. Macam kita kan, kalau Caprice cakap tak apa lancar kan. Macam Caprice cakap, kita jangan malulah dengan manusia. Sebab manusia ni tak beri bau dengan kita. Kita buat tu, Allah tahu apa yang kita buat. Manusia dia tak tahu apa yang situasi dalam ni. Contoh, orang tak tahu Caprice bagi saya air, tapi orang kata keluar, dia tak bagi air, budak tu haus. Contoh. Macam tu. Kita jangan macam terlalu pandang orang tu terlalu rendah sangat. Macam kita dekat atas, kita sombong. Sebab kita tak tahu langit ni tinggi ke rendah. Macam Correct. tu. Correct. Ada masa kita kat atas, ada masa kita kat bawah. Correct. That's life. Betul. Benda tu sangat relate lah dalam kehidupan kita. Kalau kita macam terlalu fikirkan masalah orang lain sampai tak terjaga diri sendiri pun susah juga. Ush. Oh, you're right. I've been down. Tia, I'll be honest. I've been Tahu tengah down health wise lah, dari kesihatan memang tengah down teruk lah. I don't get enough sleep. Always having migraines. Sesak nafas, sakit dada. Yeah. But dari segi science, benda tu akan bercantum daripada kepala, dada, jantung. Betul. Semua tu. Dari segi science, orang panggil benda tu anxiety. So I memang ada masalah anxiety dari umur 17. Saya pun ada bipolar. Oh yeah, ada emosi, kejap nangis, kejap happy. Okay, so I have anxiety. Anxiety macam my mum lah. Oh, she have anxiety as well? Yes. So that's why I feel sesak nafas. Too much work. But on the other side of science, there's this thing called spiritual. Tu yang yang kita kurang faham. Tapi bila kita jumpa ustaz yang bertauliah, dia cakap you kena berubat. Kadang-kadang it's ain, kadang-kadang it's sihir, it's santau. We never know, you know what I mean? Itu semua ada dekat Encik Cap. Yeah, sekarang. Ada, tapi saya tak nak lah cakap, cuma mampu boleh cakap yang dekat situ je lah. Dia cuma. Tapi yang ni sebelah I ni tak tahu kalau ada sihir atau santau. Bukan, tak sure dia sihir atau santau. Tapi dia macam dah lama je macam tu. Macam dah lama. Ataupun dia baru singgah ke macam tu. Faham? What was your most seram experience in your life so far? Yang paling seram? Boleh tak cerita sedikit situasi tu? For you, it was the most seram thing that you ever saw. Paling seram bila saya dengar suara orang dan suara harimau. Duduk dalam bilik, saya dengar
Dan saya nampak ada bagi hitam besar. Okay, first mula saya tidur. Saya tidur tu, saya terlelap. Lepas saya mimpi lah budak seorang lelaki, tahu lah dia badan besar, tak nampak bayang-bayang. Dia empap saya. Saya terbangun, dia memang ada dekat atas saya. Saya tak boleh bernafas. Saya baca ayat Quran kan. Terus bangun, turun bawah, cakap dengan mak. Cakap okay, tak boleh, tak okay ni sebab benda tu. Sebab saya pun baru pindah kat situ dalam dekat setahun jugalah. This is in Melaka? Batang Kali. So duduk kat situ memang macam masuk kat rumah tu. Tiba-tiba macam bilik tu lah, tak tahulah kenapa saya duduk bilik tu, tiba-tiba macam ada benda yang selalu memerhati. Lepas tu tiba-tiba ada satu dalam 2 bulan lepas lah, saya tidur tengah baring, tengah main phone terdengar bunyi suara harimau. Suara harimau dekat hutan bernafas. Tu macam pelik lah. Aku duduk kat mana ni? Duduk kat rumah pasal perumahan biasa, rumah teras kan, satu tingkat atas. Macam kenapa ni bunyi macam harimau? Macam terkejut lah juga. Macam lepas tu tak tahulah kenapa. Lepas tu bila tutup hijab tu asyik terbuka balik. Tak tahu kenapa. Tak boleh nak tutup hijab. Tiap mata saling dengar tu kerap dengar. Lepas tu sejak umur 21 tu yang baru macam tiba-tiba boleh tengok orang tu, tak sure. Sebab tu macam, sebab kita pun tak belajar pun, kita je macam tahu tiba-tiba macam tu. Tu yang saya macam, betul ke apa yang aku nampak ni ya, macam tu. Lepas tu kalau orang tu sakit, tiba-tiba saya tahu dia sakit, saya akan tiba-tiba pegang dia. Wow. Macam sakit, ataupun dia kata boleh tak urutkan dia. Macam mungkin saya urutkan lah. Macam ada orang cakap mungkin benda tu sakit keturunan. Macam tu lah. That was the most scariest lah when you heard a tiger. Apa? Bila you dengar harimau sebelah you, yang tu yang paling seram. Paling seram harimau. Lepas tu pernah nampak waktu kecil tu lah, yang nampak banyak. Ada satu kisah lagi, ada satu cerita lagi. Ni tahun ni. Waktu saya kan baru bulan lepas. Saya kerja naik, sebelum saya duduk rumah sewa, saya ulang alik lah dari Batang Kali naik KTM ke KL. KTM? Every day KTM Batang Kali. Pergi subuh, balik malam. Wow. Gelap balik, gelap lah. Saya kerja. Lepas tu saya duduk dekat KTM kan, tahu dekat Sogo tu ada jalan yang macam warna-warni, yang macam nak melintas kan, kita kena naik jantas kan. Dekat situ. Okey lah, ni saya balik tu, saya tak terfikir pun. Balik tu baru saya fikir, dia tu manusia ke orang. Sebab first saya duduk, sebab tu saya lalu, saya nampak dia jauh lagi. Sampai saya nak turun kat tangga, nak sampai ke bus stop, turun nak tunggu bus tu, dia dekat belakang saya. Dia ikut saya. Bayang betapa cepat dia jalan. Saya pun tak tahu kenapa. You can see it's a human being. Dia macam, dia ada rupa manusia lah. Rupa manusia, muka pucat, rambut pendek, baju hitam. Dia jauh. Lepas tu dia ikut saya. Mungkin sama-sama terkejut. Dia mungkin nampak saya, boleh nampak dia kot. Dia terkejut, saya pun terkejut. Dia patah balik pusing. Lepas tu saya tengok dia tak ada. Tu yang saya macam, benda tu macam mula saya rasa kelakar lah. Sebab saya fikir manusia kot. Balik tu saya terfikir, saya rasa macam aura negatif ikut saya. Saya rasa macam dia ni bukan manusia ni. Kau terfikir balik cerita dengan mak tu, macam serius macam tu yang start tu kita macam fikir, okay tak apalah, kita ambil bilik sewa. Tu yang macam, bila macam dari tu macam fikir, kenapa macam ni macam fikir lah, siapa dia tu dia mungkin terkejut nampak saya, tapi dia bukan manusia. Wow. Dia nampak saya nampak dia. And terkejut, he just disappeared. Hilang. Dia macam pusing, terus tak ada. Damn. I feel like we should play a game. A game. No, not the spirit coin. I want to play a game where I will show you. Yang ni kita kena blur lah. I will show you muka-muka of orang. Boleh tak you baca? Tapi kita tak akan bagi nama lah. We will censor the face. You just cerita je pasal dia. Boleh? Instinct lah, instinct. Okay? Dan kalau saya salah teka, salah cakap kan. Okay, no worries. Tapi sini cut No, we will censor the face. Okay, I will show you the photo. You kena cerita pasal instinct you. Itu saya dah nampak. Dah nampak? Okay, go, cerita. Okay, saya ada pernah mimpi dia. Pernah mimpi dia? Ya. Ceritanya pasal ni, cerita dia, saya tak kata dia tak baik, dia baik. Cuma saya tak tahulah kenapa saya mimpi dia waktu tu. Saya mimpi dia ni seorang lelaki yang waktu saya mimpi tu, saya duduk dekat satu kawasan kampung. Saya tolong selamatkan budak-budak. Akan dibawa ke satu tempat yang lain. Tempat tu macam negara kita akan dijajah. Saya mimpi disebabkan angkara dia. Disebabkan dia negara kita dijajah. Dia ada tangan-tangan surat dengan seorang lelaki luar negara, saya tak sure siapa.
Yo, Tia. I got goosebumps. Oh my goodness. Lepas tu saya mimpi betul tau. Tapi bila saya mimpi tu, saya jadi takut lah. Sebab saya selamatkan budak-budak tu. Diorang ikut saya. Kita orang, tapi kampung tu satu kawasan rumah kampung. Ada sungai macam laut. Saya selamatkan budak-budak tu naik sampai. Kita orang keluar daripada kawasan tu. Okay. Tapi kita orang nampak tu dia tengah tanda tangan surat dengan seorang luar negara. Saya tak tahu sure siapa. Tapi dia bukan orang sini. And disebabkan dia, negara kita dijajah. Macam tu. Okay. Saya mimpi. Ready for the next one? Itu saya mimpi betul lah. Jadi cerita dengan mak saya. Okay, you ready for the next one? Tapi kita dia macam kita macam dajal. Oh. Saya takut macam dia dajal, macam mimpi tu macam dajal nak memainkan kita. Macam saya takut syaitan kan masuk ke dalam mimpi. Okay, ready for the next one? Ready? Here we go. Ayuk. Okay. Kenapa muka dia macam yang tu? Sama. Boleh tahan banyak makan duit. Banyak makan duit. Yo. Oh my goodness. Cerita sikit pasal dia. Instinct. Otak dia pandai, bagus. Yang macam biasa kita kenal dia memang seorang yang okay. Kat kan ni? We will censor that word. Okay. We will censor the name. Cerita lagi pasal dia. Bila Tia tengok dia dekat luar ke, TV ke. Saya boleh baca yang tu je, yang lain tak, itu je. Macam kurang susah sikit nak baca dia ni. Oh, kau susah nak baca. Faham? Okay, let's go some more. Okay. I got this one. Last one. Last one, yeah? Here we go. Yo, you ready? Hold on. No, two more. Okay, ready? Boom. Oh my god. Hey, censor the name. Okay, when you see this face, what does your instinct tell you? Ya. Tak boleh tengok dia. Tak boleh baca? Tak boleh. Tak boleh baca dia? Tak boleh. Tak boleh. Okay, last one. Okay. Just be honest, alright? Tapi saya tahu mulut dia jahat je. Mulut mak tu dia jahat. Mulut dia jahat. Okay. Here we go. Boom. Take a deep breath. What's your instinct say about this guy? Kenapa dia senyum macam tu? Oh, dia ada penjaga ke? Dia ada penjaga? Dia ada penjaga? Belah kiri. Belah sini. Belah kanan sini. Sini belah kanan, belah kiri. Ya. Ikut dia selalu? Satu berjubah putih, satu lagi perempuan. Dia ada dua penjaga? Ha. Wow. Oh, yang ni saya tak boleh baca pula, tapi saya tahu dia ada penjaga kiri kanan. Okay. Tu je. Ada apa lagi yang insting keluar? Kenapa saya nampak dia macam banyak tipu? Yeah. For real? Yeah. Dia banyak tipu orang? Nampak. Tapi Dia kuat tipu? banyak tipu orang, banyak tipu. Tu je. Oof. That's it? Yeah, anything else you want to share about this guy? Itu je. Tu je? Woo! Yo, Tiha, that's crazy. But don't worry, we blur. It's just for our podcast punya knowledge. Okay. I mean, that must be scary, Tiha. Yang you almost can read people instinct. You punya instinct tu kuat. Oh, apa? You punya instinct memang kuat. Sejak diri yang saya tak tahu kenapa sejak saya umur 21 ni diri saya semakin kuat. Tapi lagi senang lah bagi cap lah. Saya selalu berhati-hati dengan orang sekeliling. Benda tu penting. You be overly cautious kan. Tapi dulu, kalau contoh lah, bagi cap lah, benda tu bagus juga. Contoh kalau orang nak Tiha dah kahwin dah? belum. Contoh orang nak kahwin dengan Tiha dah boleh baca dia dah. Contoh tak perlu pun nak layan dia. Kalau dia dah nampak mama ni memang tak boleh go lah, mama ni bad vibes,
Tiha dia tulis okay, ciao, next. Betul tak? Betul. Pernah Benda tak? tu dulu waktu saya sekolah lah, start saya kecil ni. Saya sering ditipu orang. Serang apa? Sering ditipu orang dan dipermainkan dan dipergunakan. Dibuli, orang buat macam-macam, macam orang anaya lah. Sampai time belajar college pun sampai nak kena bom college. Serius? Yes. You dianiaya. Dia anaya. Tapi kalau Tia boleh baca orang, Benda tu start jadi umur 21. Okay. Lepas after banyak ujian sepanjang saya ni, memang sangat banyak ujian yang saya lalui. Okay. Start benda tu macam lama-lama tu, okay, sejak itu saya sentiasa berhati-hati. When you say Walaupun ujian, berhati-hati still lagi berlaku. masih berlaku. When you say you lalu banyak ujian, can you share sedikit contoh what kind of ujian did you go through? Contoh Ni waktu college waktu college. Waktu college tu macam banyak ujian sebenarnya. Saya tak tahu nak cerita daripada mana sebab terlalu banyak ujian. Such as, just give us like Macam yelah, start saya dah kena isteri tu, banyak jugalah kawan datang dan pergi. Lepas tu macam masalah keluarga tu banyak. Macam stres, selalu salahkan diri sendiri. Ada selalu salahkan diri lah, rasa macam aku ni tak bagus ke, tak layak ke nak berkawan. Dalam bab bercinta pun selalu putus cinta. Macam orang guna-gunakan lah, ada benda yang macam orang kata ada benda yang perlu cerita, ada yang tak perlu. So start dari tu saya macam berhati-hati lah nak bercerita dengan kawan-kawan macam tu. Banyak yang mostly saya kenal semua macam toksik. Banyak penyakit ain jugalah yang datang dengan saya. Tu yang saya macam takut juga lah nak kenal orang sampai hilang kepercayaan. It must be hard, right? Because you ada ilmu yang you ada insting yang kuat. You boleh lebih kurang baca orang. At the same time you pun ada hysteria punya pengalaman. That is it hard? Is it hard to have friends? Susah sebab orang akan kata kita gila. Orang akan kata kita gila dan tak semua orang percaya. Contohlah, mak dia memang sakit. Contohlah, macam bapak atau mak dia sakit. Lepas tu bila kita datang rumah dia, contoh parent dia macam tak suka, macam tiba-tiba mak dia kena atau ayah dia sakit tiba-tiba. Last dia akan salahkan saya. Dia kata saya yang bawa barang tu, sedangkan keturunan dia sendiri. Ya ke? Oh, pernah jadi macam tu? Pernah. You mean your friends punya family Lepas tu fikir yang Tia yang bawa? termasuklah saya duduk rumah sewa sekarang pun macam tu juga. Apa jadi? Saya duduk rumah sewa kan, rumah India, tapi dia memang ambil orang Melayu lah. Saya masuk rumah tu Landlord memang, tu India lah. memang ada je orang Melayu semua duduk di rumah dia. Saya duduk situ, mula-mula masuk lah, saya memang ada nampak benda dekat rumah tu. Lepas tu dia tak percaya. Siapa dia? Landlord tak percaya? Yang perempuan tu lah, yang menyewakan saya tu, India tu lah. Dia memang tak percaya lah saya ni. Dia macam cakap, oh tu you lah bawa sini-sini. Lepas tu macam, habis tu sebenarnya dia cerita dengan orang yang duduk dengan dia semua cakap yang duduk rumah dia ada hantu semua. Tapi dia kata sebab dia pun sembahyang dalam tu, tapi dia jenis yang tak makan apa tu, makan daging-daging, makan vegetarian je. So dia kata oh dia fokus dengan Tuhan dia lah macam tu. So I pun dah get lost lah dari rumah tu. Sebab I tak selesa. I masuk situ dengan I tak boleh masak, hanya boleh masak sayur. I bukan orang makan sayur. I Melayu makan daging. Dia nak macam didik I macam I ni anak dia, padahal dia tak kahwin. So macam I get lost lah dari rumah tu. Sekarang pun I dah keluar dari rumah tu. So you left the rumah? Nah duduk I tengah cek rumah sewa lain. Semua macam tu. Kalau you Tia akan duduk seorang ke disebabkan Tia ada ilmu ni, Tia risau akan ganggu orang lain ke? Itu pun risau juga. Macam dia cakap dia akan salahkan saya. Lepas tu saya macam akan salahkan diri saya lah. Dia kan saya punca macam tu. Sedangkan dia sendiri yang buka cerita. Lepas tu saya pula yang kena. So saya malas tu. Macam kalau saya pergi mana pun macam tu juga. Dia buka cerita, saya juga yang kena. I think it's because Tia, like the way I look at life, right? I mean, we've been through so much, right? People with certain, contoh yang ada seni, kan kita dalam bidang seni, kita kenal ramai orang yang memang seni lagu, seni cat, seni lukis. Diorang ni ada sedikit specialty, termasuk Tia lah. Bagi Cap, Tia ni ada sedikit extra ilmu. So apabila orang-orang macam kita yang pelik ni akan dilabel as crazy, betul, or orang kata tak kita betul. pelik, crazy, betul. If you look at sejarah, right? Sejarah from Picasso, all the artists, Leonardo, Picasso, all these famous artists, Mozart, yang main music, they all were a bit crazy. Betul. Van Gogh, kalau siapa-siapa tahu Van Gogh, he actually cut his ears. He was a, I think, French artist. Dia potong dia punya telinga disebabkan dia sayang orang. And then, but he was a great artist, but he was a bit short.
And I think that's what happens to people who's a bit different. Tapi kalau kita lihat macam TV, cartoon, X-Men, Marvels, all these people are a bit weird. Faham tak? Faham. It's just that it's hard for people to understand dorang. Tapi they have their own place in society. Masing-masing ada dia punya how to say, specialty untuk bagi Cap lah, untuk bantu orang. Like for example, for you to suddenly tell me, oh Cap, you must take a break, you need kena jaga kesihatan. Mungkin selama ni Cap tak dengar cakap sebab apalah kiri kanan, tapi the fact that a stranger boleh first time jumpa Cap and tell me, oh you punya migraine, you punya sakit badan ni, you kena take a break. Jangan fikir pasal orang sangat. Macam terlalu banyak sangat desakan orang luar, kita terpaksa korbankan diri sendiri sampai mental kita pun tak ke mana macam tu. Correct. So I always sacrifice myself, and then my wife pun pernah tegur, you bela banyak case ni tapi you tak jaga pun your own self. Betul. I akan kerja sampai 3-4 pagi. Sometimes some cases yang berat, yang tak viral ke apa, sometimes Cap layan case sampai 3-4 pagi. You know what I mean? Because I'm so obsessed with trying to solve. It's like a puzzle for me. Selesaikan masalah. Dia macam puzzle tau. Selagi puzzle tu tak complete, kita pun takkan puas hati kalau dia tu tak siap. exactly. So that's my problem. The fact that you boleh tangkap benda tu when you just first enter this podcast, for me it's something unique lah, you know. Macam kerja, macam kita kan. Macam saya kerja, saya minta cuti kan. Saya fikir kerja saya kat rumah. Macam kita fikir masalah kat rumah, kita fikir masalah orang. Sedangkan sepatutnya dekat rumah, kita makan, kita fokus dengan family kita. Min maksud saya, macam tu lah Cap perlu buat. Macam tu. Macam masa dengan keluarga, fikiran kita ke mana. Mungkin kita dengan keluarga, tapi fikiran kita dekat kerja. Macam contoh, kita bercinta dengan orang kan. Kita balik rumah. Sedangkan orang tu tak fikir pasal kita sebut fikir pasal orang. Macam tu. Macam tu lah maksud saya. Lepas tu orang pun bila kita settlekan masalah, orang pun gelakkan kita. Dia ni tak boleh settlekan masalah pun. Orang gelak-gelakkan kita, orang jatuhkan kita. Tapi kita tetap terus semangat. Kita ni tetaplah berjalan walaupun banyak rintangan. 100%. Kalau kita jumpa lah, contoh waktu time college, cikgu my lecturer pernah cakap, kalau kita ada sungai, ada laut, kita tak ada titi, tak ada apa, kita ada tali je, adakah kita akan guna tali tu untuk berjalan? Ataupun kita stay dekat situ, sedangkan kita nak pergi satu tempat yang menuju kejayaan? Pada Cap macam mana? I mean, if it was me, I'll just go. Betul? Just Macam go. itulah jawapan yang kita perlukan. Sebab Just go. walau benda tu tali, kita tetap boleh berjalan. Macam itulah juga hubungan kita dengan manusia sekeliling. Macam tu. Tali tu ibarat macam kita nak, ni tali. Tali ni ibarat ujian kita. Kita dekat sini, tempat kejayaan kita kat situ. Kita berjalan nak menuju satu tempat yang kita nak tuju. Kalau kita tak boleh pergi kat situ, kan kita macam mana kita nak guna apa kita nak guna? Hanya ada tali. So gunakan akal fikiran kita, teruskan berjalan. Walaupun banyak sangat rintangan yang kita hadap. Sebab saya bersyukur dilahirkan di dunia ini walaupun saya tak sempurna. Walaupun orang lain kata saya gila, orang kata saya macam-macam, tapi saya bersyukur sebab walaupun saya dekat bawah, saya tetap kat bawah, saya tetap untuk bangkit walaupun mulut orang saya tak boleh tutup. Sebab tu saya banyak seorang diri daripada berkawan ramai-ramai macam tu. Ada kawan tak jumpa. Sebab macam-macam lah. Sebab saya dah pernah jumpa kawan. Bila jumpa kawan ni mesti ada isu-isu. Jadi macam benda tu mungkin ujian untuk saya. Maybe because you have that magnet as well, kan? macam tu. Sebab Tia ada magnet tu. Macam talikan tu lah. You akan terus tangkap orang punya isu. Walaupun Tia tak nak. Tapi disebabkan Tia punya ilmu tu, tiba-tiba orang ni datang, isu dia naik. Akan stick to your... kita tolong dia, kita pula yang dapat ngakit balik. Macam kita tolong dia, dia salahkan kita balik. Macam tu. Mostly macam tu. Kita tolong dia ikhlas. Kita takkan cerita aku ikhlas ni tolong, tak ada. Kita cakap macam tu kan. Kita pun tak baik. Kita memang banyak dosa. Jadi kita nak menolong dia, kita sambut dengan baik. Kita nak selesaikan masalah pun dengan baik. Tapi pada akhirnya orang akan salahkan kita balik. Jadi orang akan kata, oh kau ni gila, kau ni tak betul. Ada orang macam depan kita support kita, tapi belakang kita lain. Mesti saya jumpa kawan toksik banyak macam tu lah. Tapi saya macam benda ni bila jadi kat hidup saya macam saya jadi kurang percaya dekat orang. Jadi macam takut lah nak kenal orang macam tu. Jadi macam nak kenal pasangan sendiri pun takut macam tu. Takut salah pilih, merana hidup. Jadi pengajaran dalam hidup saya ni, saya anggap benda tu
jadikan pengajaran untuk akan datang. Macam tu. Lagipun my mum pun cakap, my mum pun seorang yang kuat. Dia ajar jadi orang yang kuat lah. Walaupun banyak ujian yang dihadap. Dia seorang single mom. Dia jagakan kita orang 6 orang anak. Wow, salute. Hey, salute to all the single moms out there. I know like I married one, you know what I mean? So I know the struggle. Betul? Apa pengalaman, the stress, the struggle. So to betul. every single mom out there, shout out to you guys. Shout out to your mom too. I mean, salute your mom for Saya- enam, six kids. 4 lelaki nak jaga tu, 2 perempuan. Say salute to your mom. Betul, dia sangat banyak ujian lah pada dia. Saya rasa dia terlalu banyak berkorban untuk saya dan adik-adik saya. Dulu dia tak boleh bawa kereta, sekarang dia dah boleh bawa kereta. Alhamdulillah. Dulu dia bawa motor hanya hari-hari ulang-alik. Hujan panas dulu duduk Serdang kan. Ulang-alik naik motor. 3 orang dia angkut. Dulu time saya sakit, isteri dia kerap sakit, dia angkut saya sekali naik motor. 3 orang, 4 orang naik motor. Uish. Ulang-alik hujan panas. Wow. Itulah ujian yang banyak sangat. Saya rasa macam mak saya tu seorang ibu yang saya pun salute dengan dia. Saya rasa bersyukur sebab saya ada mak yang ada dengan saya sampai sekarang, jaga saya. Saya tak tahu nak ucap terima kasih tu macam mana. Kalau saya ni kaya kan, saya rasa macam saya belikan dia kereta, saya belikan dia itu ni, walaupun tak boleh Masya ganti Allah. dengan pengorbanan yang dia ada tu. I think sometimes even just calling your mom is probably the best. InsyaAllah. You know what I mean? Like I always tell my friends, my followers, siapa-siapa yang kita jumpa, sometimes kita lupa macam sometimes a phone call is good enough. Betul? Kita ni makin tua, sometimes kita lupa sebenarnya mak ni dah korban macam-macam untuk kita. Betul. When we were a baby, a kid. So kadang when we get older, we get lost in our lives. Betul. We forget about mom. Just call. Just give a phone call, mom. How are you? Dah makan ke belum? Makan apa hari ni? Itulah setiap hari yang saya akan buat. Saya takkan terlepas sebab saya rasa kalau saya tak tanya dia, saya rasa macam hidup saya tak lengkap macam Yeah. tu. Waktu dulu saya sakit dulu saya masuk bipolar, saya masuk psychiatrist. Saya masuk hospital. Dekat KL. Dekat Kajang. Saya masuk sebab dulu duduk Balakong, lepas parent cerai baru mak duduk Sedang, lepas tu Okay. baru pindah Batang Kali. Duduk sana dia dah jaga saya ke hospital. Lepas tu ada abang saudara mak saya tumpang mak rumah makcik saya. Sakit lah, macam-macam ujian lah. Saya sampai nak bunuh diri, macam-macam lah. Ush. Sebabkan tekanan. Yo bipolar dari kecil ke baru-baru je? Bukan, dia start dari saya sekolah menengah lah. But are you taking a medication for your bipolar? Now tak pergi lah sebab Why? saya dah lama tak pergi makan ubat tu. Disebabkan? Sebab saya dah lama tak pergi appointment sebab kan saya dah pindah sana sini kan. Okay. Dia macam tertanggung. Dia bagi surat selalunya tapi saya tengok tak ada pula surat yang hantar kan. But what stage is your bipolar? Is it like semakin berkurang. Macam Alhamdulillah. bipolar saya semakin berkurang. Jadi bila pergi mana-mana ustaz kata, saya tak ada pun masalah tu. Cuma ustaz cakap benda tu yang mengganggu masa saya. I feel like there's always a Orang science. hantar. Yeah, there's always a science and a spiritual cara nak faham sesuatu. Mungkin dari segi sains dia orang panggil bipolar. Tapi mungkin dari segi spiritual you just have a kelebihan. Orang that- doktor akan cakap kita hanya macam doktor akan cakap makan ubat. Contoh kita demam. Kita pergi jumpa ustaz cakap, "Oh, awak ni kena buatan orang." Kita pergi hospital, doktor cek jantung. Sakit. Tak ada apa-apa pun. Macam contoh sakit ataupun tak ada apa-apa lah. Macam ni macam tu lah. Doktor dia hanya sign. Kita spiritual macam yang Cap cakap lah macam tu. Yeah, but mental illness is very important, right? I have friends who are bipolar, who really have bipolar. They need medication, right? I feel like number one, sebelum this is my personal opinion lah, pendapat Cap sebagai pribadi. Nombor satu is you have to jaga you punya your habit in life. Betul. You cukup exercise ke tak? You cukup makan benda yang Berkhasiat. healthy ke tak? You cukup tidur ke tak? Kalau A, B, C ni tak lengkap lagi, don't even ask why you are sick. For me, you know what I mean? Some people are stressed. Oh, I'm sick. Oh, I demam. Or I might be bipolar. I might, you know what I mean? But if A, B, C, D, okay, before A, B, C, sebelum makanan, tidur, dan kesihatan, number one, solat. Betul. Solat Right. tu penting. You know what I mean? Solat tu senaman kita. The pillar, betul. right? So if solat, makanan, kesihatan, health, jogging, tak pergi jogging ke, exercise ke, tak exercise ke, kalau benda ni tak lengkap lagi,
then Kita akan sakit. correct. Betul. The best ubat is those 4. Paling utama adalah solat. There you go. The best ubat has always been your solat, the food that you eat, the exercise, the vitamins. Sebelum you nak fikir pasal apa, doktor ke, ustaz ke, doktor ke, ustaz ke. This is my pendapat peribadi lah. Kalau you betul-betul macam jogging, you jaga you punya makanan, you your solat is lengkap, and then you still nampak benda, dengar benda, and then you still benda pelik, okay, go for me, go to ustaz. Go pergi berubat and whatnot. Because for me lah, sebab ada je masa yang adalah ustaz kata Cap kena berubat. Oh ni dah teruk dah, dia punya sihir dah teruk. Tapi sebenarnya dia tak tahu minggu tu ada tak cukup tidur, makan pun tak tentu. Kita tahu diri kita macam yes, mana. exercise pun tak buat, solat pun tinggal. Betul? Faham tak? Faham. So ustaz might say critical sebab sihir ni makin critical. Tapi sebenarnya sebab 4 ni Cap tak jaga, so sebab itulah kita teruk. Doktor pun boleh cakap makan ubat. Hari contoh kita asyik demam je. Kita fikir kita kerap kena hujan ke? Kita tak cukup rehat ke? Macam tu. Macam saya fikir hari-hari pergi jumpa doktor tapi tak sihat-sihat pun. Correct. Macam tu lah. Macam kita tak amalkan kita punya kehidupan seharian kita. Macam contoh solat kita, kesihatan kita, pemakanan kita. Macam jogging. Lepas tu kalau kita, bukan kita nak kata doktor dengan ustaz ni tak boleh percaya. Cuma no, they're experts. Expert. Don't memang expert in their field. Cuma diri kita yang tak menjaga keperhatian diri kita lah. Macam kesihatan kita. Macam tu. Betul lah. Saya setuju apa yang Kat cakap. Correct. Sebab benda tu dari segi psikologi pun benda tu benda betul. Contohlah you tak makan nasi sehari, mestilah you lemah macam tu. Correct. If you don't exercise, confirm you makin tak sihat. You punya badan pun, you punya wiring lari sebab you tak push saluran you punya darah untuk hidup. Betul. You tak exercise, you duduk tengok TV je, main game je, confirm you akan you punya badan dah wiring dah out. Rosak. Dah out. Betul. Kereta pun kena baiki, kereta pun you kena servis. Apalagi Faham tak? diri kita. Apalagi diri kita. So Just nak tanya, kalau macam berubat tu, sakit ke? Sakit. Saya pun tengah sakit lagi. Describe. Saya datang ni memang saya tengah dalam perubatan. Saya minta cuti dengan bos sebab saya tengah buat perubatan untuk pulihkan diri saya. Memang badan saya memang semua sakit. Oh, punca yang sihir tu. So Apa orang buat? Orang hantar. Tak sure siapa. Orang hantar ke or maybe it's like all the Orang hantar. Oh. Dia macam dah lama dah benda tu. Jadi macam saya pun tak reti nak cakap macam mana. Sebab ustaz yang berubat dia tak beritahu detail. Sebab ustaz kan dia tak dalam macam kita buka aib macam tu kan. Cuma saya tahu tu lah. Cuma ni macam sakit tu istirahat. Macam tu. Histeria tu berapa lama dia histeria? You Lepas tu saya berubat. Tunang saya bawa balik Kelantan. Okay. Dia You orang Kelantan ke? Tak, saya tunang. Oh, dah ada tunang? Ya. Masya Allah. Tunang orang Kelantan? Ya. Bawa Tiha balik Kelantan untuk berubat? So? Alhamdulillah, okey. Berubat lama jugalah. Boleh kerja macam biasa. Lepas tu sakit balik. Mungkin tempat tu tak sesuai dengan saya. Macam saya pergi balik dari situ, saya kerja kalau tempat tak sesuai memang saya kena lah. Macam tu. Saya sendiri tahu. Saya nampak dia tengok benda tu, tengok saya tengah kerja. Kadang saya tak tahu je. Tiba-tiba dia masuk dalam badan macam saya tak kuat ke, saya lemah ke, macam tu. Tunang Tiha confirm dah tahu semua segala benda pasal ilmu. Dia tahu Tiha sakit ke semua tu. Tapi senang lah Tiha baca ni laki ni baik. First kenal dia tak boleh baca pun. Macam sebab saya kenal dia tahun lepas. Okay. Tu macam tak boleh baca sangat. Macam saya susah sikit nak baca dia. Disebab cinta. Kan? Disebab cinta kan? semua dikabur. Itulah kan. Tapi okey lah. Macam boleh tengok, dia boleh tengok cara dia boleh tengok terima kita, okey lah. Bila plan nak kahwin? InsyaAllah tahun depan macam tu. InsyaAllah. Hambale. Okay, salam set. Ada kawan tu dia bawa. Dia bawa kawan tu. Dia bawa kawan? Kiri ke kanan? Kanan. Laki ke perempuan? Jangan bangun bersila sudah kali. Dah tu. Laki ke perempuan? Penjaga dia. Ingat dia. Yo! Nothing is real. I know, but what was don't say anything else. Yo, Tia, how you know? Saya tahu dari awal lagi saya jumpa dia, saya tahu. Tapi saya tak nak lah cerita sangat sebab tu kan, sebab dalam ni macam waktu ni tak nak cerita benda-benda macam tu. Keturunan kan? Hey man, stop putting the mic away, man. Turunan. Shh. Cerita
Cerita lagi. Apa lagi? Sekejap. Dia ada buat penjaga lah. Jaga dia okey je, tak ada masalah pun. Oh. Laki perempuan tu? Ke animal or what is it? Dulu yang satu tak tahu lelaki perempuan. Dia macam kabur-kabur sikit. Tapi tahu ada penjaga sebelah kanan tu. Jadi dia ada budak kecil. Ayap. Ada budak kecil sekali. Ha tu. Maybe how? Yo, why you have so many things, bro? Dia ada budak kecil sekali. Ada tu. Dia Tak apa? tahu dia datang dari mana. Dari luar kot. Ikut kot. Uish, dia. There's a budak kecil right here right now. Ha, situ. Muka dia apa? Dia baby ke dah? Tak, kau baju putih. Comel. Dia tak kodoh. Macam Dia comel. Tapi tak kenal kan? tak. Ni tak kenal. Tak. My follow. Dia datang dari luar ni, dia ikut. Dia ikut disebabkan tu. penjaga Hambali. Tak, saya rasa dia ikut. Tak tahu siapa dia ikut. Dia datang tiba-tiba dekat situ. Siapa perasan nampak dia kat situ. Uish, I got goosebumps. Yo, this is freaky. This is the scariest podcast. Tak boleh pandang dia lama. Sebab Bersilat nanti. bersilat. Siapa akan bersilat? Saya dengan dia. Wow. For real? Yo, how you know he silat? Dia memang silat. Staff I ni memang silat. Bukan maksud dia. Nanti dia bersilat dengan Hambali punya tu. Dia dengan Hambali cannot. Oh, tak boleh ni. Akan bersilat. Korang akan bersilat. Tak boleh korek lagi, tak nak. Nanti dia marah pula. Alright, Hambali, you're dismissed, man. too scary for this, man. Hey, you're dismissed, bro. Hey, go back downstairs before you. Bring the girl with you, man. Bring the girl with you. Bring your friend, man. Ambon, Afiq, takkan jaga ni je. Okay? Dah habis. And on point, B. On point juga. I was the first. Okay. And Mama kena cut kau kena cut. Kalau at least tengok mati I. Kena Afiq hari ni banyak kerja, kena cut kan hari ni. Nah, my one's cool. I'm not scared. I'm okay. Dia jujur tak dengan isteri dia? Hey, you better answer that one right.